Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama mengikuti perkongsian, iaitu tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ni merupakan kita panggil mazhab tauhid dah dalam yang 90% daripada umat Islam di dunia mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Okey, kita tengok ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah? Alladhi yasiruna ala ma alaihi ar-rasul wa ashabihi minal Islam wal iman wal ihsan. Iaitu pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah ialah yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya mengenai Islam, iman dan ihsan. Okay. Dengan kata lain, kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan apa sahaja perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda. Okay. Nama bagi Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah gabungan daripada perkataan Ahli, As-Sunnah dan Al-Jamaah. Okay, kalau kita tengok, perkataan Ahli itu bermaksud keluarga ataupun pengikut ataupun penduduk. Okay, Sunnah pula daripada sudut bahasa ditakrifkan sebagai jalan. Kalau daripada sudut syarak, sunnah ni bermaksud jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi laluan dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang menjadi ikutan dalam agama seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian jemaah pula adalah golongan yang selalu menjaga kesepakatan dan kebersamaan. Kalaupun terjadi perbezaan pendapat dalam kalangan ahli jemaah, perbezaan tersebut tidaklah melahirkan sikap membid'ahkan ataupun memfasikkan ataupun mengkafirkan sesama manusia. Maksudnya, kelompok ahli sunnah wal jamaah ni adalah kelompok yang bukan mudah untuk membid'ahkan orang, memfasikkan orang ataupun dengan mudahnya nak mengkafirkan orang tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Okey, itu kumpulan-kumpulan yang lain lah. Okey, kemudian kita tengok Nash'atu madarisu ahli sunnah wal jamaah, iaitu kemunculan fahaman ahli sunnah wal jamaah ni. Okey, yang pertama, nash'atu fi ahdil mutawakkil indama ab'adul mu'tazilah wa qarraba khusumuhum minal ulama'il muslimin wa zalika natijatun min adami siqqah ar-ra'yi al-am bil mu'tazilah. Iaitu fahaman ahli sunnah wal jamaah ni dia timbul ataupun dia muncul pada ketika era pemerintahan al-mutawakkil, ketika dia menyingkirkan puak Mu'tazilah dan penentang ulama-ulama Muslim. Ini adalah kerana kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap puak Mu'tazilah ni lah. Okey, kemudian Al-Mutawakkil tu adalah khalifah yang ke-10 dalam Bani Abbasiyah. Dia muncul pada ketika itulah. Dan imam besar dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah ni adalah Abu Hasan al-Ash'ari
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Kemudian kita tengok al-asbab. Okey, yang pertama sebab kemunculan fahaman ahli sunnah wal jamaah ni adalah apabila timbulnya kecurigaan ataupun syubhah yang dibawa oleh golongan aliran Mu'tazilah sejak sekian lama di dalam Islam. Okey, dan Allah memberi ketetapan yang Allah berikan kepada untuk mempertahankan kedua-dua imam besar ni, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Allah mengilhamkan kepada mereka untuk bawa fahaman yang betul-betul mengikut ahli sunnah ataupun yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta dengan dia punya sahabat-sahabat dia. Okey, dan kemudian kita tengok metod ataupun cara ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah ni adalah qad salaku tariqan wastan jami'an bainan naqli wal aqli, iaitu mereka mengambil jalan tengah dengan menggabungkan pemikiran di antara dalil-dalil nakli dengan akli. Okey, maksudnya sesuatu hukuman tu orang yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah ni dia akan ikut apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan mengikut hukum akal. Adapun kalau kita tengok Mu'tazilah hanya menggunakan akal semata-mata. Okey, seterusnya kita tengok kepada mabadi'u ahli sunnah wal jamaah, iaitu prinsip-prinsip pegangan di bawah aliran ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang pertama hudusil alam, iaitu alam ini baharu. Okey. Sebab apa? Kerana alam ini ialah sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya sifat dan dia ni alam ni tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sifat Allah dan sebagainya, maka ianya adalah baharu. Sesuatu yang tak ada kaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya berbentuk baharu, baru muncul. Okey, kemudian yang kedua, prinsip pegangan dia adalah at-tasdiq bil jinan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan, iaitu tasdik di dalam hati ataupun niat di dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan anggota. Okey. Okay. Kemudian yang ketiga, isbatu sifatul ma'ani. Ahli sunnah wal jamaah menerima sifat ma'ani pada membincangkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, qadimu Al-Quranul Karim. Mereka menyatakan bahawa Al-Quran itu qadim kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Okey, bila kita sebut tentang perkara yang berkaitan dengan kalam Allah, okey, kalam tu adalah salah satu sifat, dan bila sifat itu ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya qadim. Tak ada tak ada permulaan. Okey, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat qadim. Okey. Adapun kalau Mu'tazilah dia kata Al-Quran ni baharu, bukan qadim. Okey. Kemudian yang kelima, la yajibu 'ala Allahi syai'un, iaitu tidak wajib bagi Allah ke atas setiap sesuatu. Okey, Allah boleh meniadakan ataupun Allah boleh juga mengadakan sesuatu. Okey. Kemudian yang keenam, Allahu yuridul khair wa yajibu wa yuhibbu wa yuridu syarri wa la yardahu. Okey, apa yang dimaksudkan di sini adalah Allah tu dia terima segala perbuatan yang baik, dan Allah juga terima kepada kejahatan, tapi Allah tak redha. Okey, maksudnya kat sini kita boleh tengok
iman Abu Bakar dan kufurnya Abu Jahal. Contoh, Allah suruh kita semua ni beriman. Okey, maka Abu Bakar pun dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut apa yang Rasulullah suruh. Tetapi Abu Jahal dia kufur. Maka kufurnya Abu Jahal tu Allah tak redha tu. Dia mati dalam keadaan yang kufur. Okey. Kemudian prinsipnya lagi, Allahu khaliqul af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Allah pencipta perbuatan hamba. Okey, maksudnya setiap perbuatan tingkah laku kita ni adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjadikan perbuatan hamba dalam berbentuk ikhtiar baginya. Kita ni bebas untuk melakukan sesuatu perkara dengan mematuhi segala hukum yang telah ditetapkan. Okey, macam yang cakap tadi itulah. Kita boleh buat kejahatan tapi Allah tak redha dengan perkara-perkara jahat tu. Okey, kemudian prinsip ahli sunnah wal jamaah juga adalah subutus su'alul kubri wa na'imihi wa azabihi, iaitu adanya soalan dalam kubur, nikmat-nikmat kubur dan azab kubur. Okey. Yang kesembilan, asy-syafa'atu li ahlil kabair. Adanya syafaat bagi orang yang berdosa besar, iaitu orang yang melakukan dosa besar tetap dikira sebagai mukmin kerana imannya masih ada, tetapi dia dikira fasik kerana melakukan dosa besar. Kita tengok orang yang melakukan dosa besar, kita tak boleh nak hukumkan dia tu terus hukumkan dia sebagai kafir. Sebagai kita orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah tidak boleh menghukumkan dengan sewenang-wenangnya, dengan sesenang-senangnya. Mudah-mudah je tengok orang buat perkara yang berbentuk dosa sikit, kita kafir dah kau ni. Tak boleh. Okey, kemudian yang terakhir iaitu wujudul jannah wan nar wa khuludahuma, iaitu wujudnya syurga dan neraka dan serta penghuni-penghuninya. Okey, saya rasa setakat itu saja apa yang kita boleh bincangkan dalam tajuk ahli sunnah wal jamaah dalam perbincangan pelajaran tauhid bab 1 bagi pelajaran usuluddin tingkatan 5. Semoga video ini memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.